baru masuk. Oke, kita mulakan ya. Surah Hud ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat, telah berkata ia. Ya wailata, wahai celakalah aku. Tapi di sini tidak apa-apa sesuai dengan makna celaka ya. Walaupun asal kalimat tu, perkataan wail itu menunjukkan kepada celaka ya. Tapi tidak sesuai, jadi kita kena cari bahasa yang lebih menyusun kepada kalimah ini. Jadi catatkan, wahai alangkah hairannya. Wahai alangkah hairannya. Surah Hud ya, Surah Hud ayat 72. 72. Saya ulang balik. Qalat, telah berkata ia. Ya wailata, wahai alangkah hairannya. A'alidu, adakah aku beranak? Adakah aku beranak? Wa ana, walhal aku, ajuz, sudah tua. Wahaza, dan ini, ba'li, suamiku, syaiha, seorang yang tua. Ajuz dengan syaiha ni makna sama, tinggal lagi ajuz ni kepada perempuan, syaiha ni kepada lelaki. Inna, bahawasanya, haza, ini, la syai'un, sungguh sesuatu, ajib, yang menghairankan. Ayat 72. Baik, saya masuk mula ya. Qalat, ya wailata, alidu wa ana ajuz, wa hadza ba'li syaiha. Qalat di sini telah berkata ia. Ia adalah isteri Nabi Ibrahim, iaitu Sarah. Sarah. Sebab kisahnya yang terdahulu bahawa Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat membawa berita gembira bahawa dia akan memperolehi anak yang bernama Ishak dan akan mendapat cucu yang bernama Yakub. Jadi kehairanan si Sarah ini yang dia tidak punya anak. Jadi dengan kata yang sedemikian, Qalat telah berkata ia. Ya wailata,
wahai alangkah herannya. A'alidu, adakah aku beranak? Wa ana ajuz, walhal aku sudah tua. Umurnya ketika itu ialah 99 tahun. Ya. Nah, pada saat itu umur 99 tahun itu adalah umur yang sudah lanjut usia sangat. Nah, jadi ya macam mana aku boleh ada anak? Heran. Sedangkan aku dah tua benar. Dah 99 tahun. Wahaza ba'li syaiha. Dan ini suamiku itu Nabi Ibrahim. Ya, syaiha, ya, seorang yang tua. Nabi Ibrahim ketika itu umurnya ialah 120 tahun. Ya. 120 tahun ketika didatangi oleh malaikat yang Sarah 99 tahun. Jadi bila dapat berita yang dia nak dapat anak, itu sesuatu yang mengherankan buatnya. Itu dia kata inna haza la syai'un ajib. Bahawa ini sungguh sesuatu yang mengherankan. Ya, ini suatu perkara yang ajaib. Ya. Ialah mengikut adat, mengikut akal, ya, umur yang sedemikian dia sudah tidak akan memperolehi anak. Baik, sama lagi. Qalu, telah berkata mereka. Ata'jabini, adakah engkau merasa hairan? Adakah engkau merasa hairan? Min daripada amrillah, urusan Allah. Rahmatullah, rahmat Allah. Wa barakatuhu, dan berkatnya. Alaikum, atas kamu. Ahlal bait, wahai ahli rumah. Innahu, sesungguhnya dia, Hamidun, amat terpuji, Majid, lagi amat mulia. Baik, saya masuk mula ayat 73. Qalu, telah berkata mereka. Ini mereka ni malaikat. Ya. Malaikat yang datang, yang memberi berita gembira ini. Dia kata, ata'jabina min amrillah. Adakah engkau merasa hairan daripada urusan Allah? Ya, kalau Allah nak beri, tak kira umur. Adakah engkau nak rasa hairan daripada urusan Allah? Rahmatullah, rahmat Allah, wa barakatuh, dan berkatnya. Alaikum, atas kamu, ahlal bait, wahai ahli rumah. Jadi ditujukan kepada Siti Sarah. Jadi adakah engkau rasa heran dengan urusan Allah, rahmat Allah dan berkat Allah? Kalau Allah nak memberikan, innahu hamidun majid, sesungguhnya dia, iaitu Allah, hamidun, amat terpuji, majid, lagi amat mulia. Ini kata malaikat itu. Falamma, sambung ayat 74. Falamma, maka manakala. Zahaba, telah hilang ia. An, dari Ibrahim. Ar-ra'u, oleh rasa takut. Waja'athu, dan telah datang ia
kepadanya busyra al-busyra, berita gembira. Yujadiluna, ia membantah akan kami. Fi qaumi Lut, pada kaum Lut. Inna, sambung ayat yang 75. Inna, bahawasanya Ibrahim la halimun, sungguh amat sabar. Awahun, amat penghiba. Munib, yang suka kembali. Dalam bracket taubat. Baik, semak semula ya. Ayat 74. Falamma zahaba an Ibrahim rawu, maka manakala telah hilang ia dari Ibrahim oleh rasa takut. Nabi Ibrahim merasa takut dengan tetamu-tetamu yang hadir. 9 ke 11 orang malaikat yang hadir itu. Nabi Ibrahim dah hidangkan seekor anak lembu yang dipanggang. Tapi bila dijemput makan, mereka tak dapat makan. Tak sampai, tak lekat. Mana macam kita mencubit makanan, tapi tak dapat dicubit. Macam tu. Ibarat tangan-tangan kita tangan-tangan bayang-bayang saja. Macam tu. Jadi Nabi Ibrahim takut selama dia ingat manusia. Tapi semacam orangnya tak boleh makan. Dah penat lelah tu Nabi Ibrahim memanggang seekor anak sapi atau anak lembu. Dah siap panggang dah. Bila dihidangkan, tetamu tak boleh makan. Itu yang dirasa takut. Bila dah hilang ketakutan itu, waja'athul busyra, dan telah datang ia kepadanya oleh berita gembira. Berita gembira tu maknanya dia akan dapat anak. Nabi Ibrahim memang dah dapat anak, tapi daripada isteri yang bernama Hajar, iaitu dia dah dapat anak nama Ismail. Tapi Ismail ni ditinggalkan di Mekah, dan dia tidak berada di Mekah, dia berada di Syam. Jadi kedudukannya dia memang tidak punya anak. Jadi bila diberitakan dia dengan Sarahnya akan dapat anak, itu berita gembira. Jadi hilanglah takut dia kerana datang berita gembira itu. Yujadiluna fi qaumi Lut, ia membantah akan kami pada kaum Lut. Ceritanya apa yang dia bantah? Kedatangan malaikat ini dia hanya singgah kepada Nabi Ibrahim, tapi tujuannya dia nak pergi ke kampung Nabi Lut. Dia nak membinasakan kaum Nabi Lut. Jadi dia singgah ke tempat Nabi Ibrahim sekejap. Nak menyampaikan berita gembira itu. Sekejap jadi lama. Sebabnya Nabi Ibrahim ke belakang rupanya menyiapkan hidangan dengan memanggang seekor anak lembu.
Jadi bayangkanlah dengan menyembelih, dengan melapa, dengan memanggang, menghidupkan api. Sudah tentulah lama. Tetamu tu boleh sabar duduk ya, di ruang tamu itu begitu lama menunggu Nabi Ibrahim nak siapkan makanan. Jadi patutnya sekejap je. Jadi tetamu ni terpaksa lama menunggu. Dari bagi hidangan tak boleh makan pula. Ya. Jadi dia membantah. Ya. Membantah tetamu-tetamu ini kerana tetamu ini ya ditugaskan ya untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Ya. Mengikut tafsir, Nabi Ibrahim ini dia berkata kepada malaikat-malaikat yang ada, ya, adakah kamu nak membinasakan negeri itu yang di dalamnya ada 300 orang mukmin? Mana pengikut-pengikut Nabi Lut lah. Adakah engkau nak binasakan juga walaupun ada 300 orang mukmin? Kata malaikat, tak. Kemudian Nabi Ibrahim tanya lagi, adakah kamu nak binasakan lagi walaupun ada ya 100 orang mukmin? Jadi jawab lagi, tidak. Adakah engkau nak binasakan walaupun ada 40 orang mukmin? Dijawab oleh malaikat, tidak. Ya, adakah engkau nak binasakan juga walaupun ada 14 orang mukmin? Tidak. Bersoal jawab lagi. Ya. Apakah fikiran kamu jika ada seorang mukmin pun kamu nak binasakan? Mana seorang mukmin tu dimaksudkan ialah Nabi Lut lah. Ya. Kau nak binasakan juga sekali sama mereka? Jawabnya tidak. Jadi itu yang dikatakan dalam ayat ni. Ia membantah akan kami tentang kaum Lut. Ya. Sebab apa Nabi Ibrahim ya bersoal jawab tentang ini? Inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Bahawasanya Ibrahim sungguh amat sabar lagi amat penghiba yang suka kembali, yakni bertaubat. Mana sifat Nabi Ibrahim ni ya jiwanya penghiba, sedih bila dengar ada ya kaum yang nak dibinasakan, ada kaum mukmin yang nak dibinasakan. Walaupun seorang, dia rasa begitu sedih, hiba bila dengar hal itu. Ya. Sebab itu orang Arab ya telah menterjemahkan Ibrahim ni ya daripada bahasa Hebrew kepada bahasa Arab ya dengan dua perkataan, iaitu ib satu, rohim satu. Ib dalam bahasa Arab, alif ba ni ib maknanya abun, mana bapa. Ya, rohim bahasa Hebrew. Kalau bahasa Arab rohim ni ha, kalau Hebrew tu ha besar. Jadi rohim tu macam ar-Rahman ar-Rahim, rohim ni penyayang, pengasih. Jadi bila diterjemahkan dalam bahasa Arab, dua perkataan ini Ibrahim adalah bapa yang pengasih atau bapa yang penyayang. Jadi Ibrahim ini sifatnya diterangkan dalam Quran, orangnya penyabar, orangnya penghiba, orangnya suka bertaubat, suka kembali kepada Allah. Ini bertaubat. Ya. Dia tak senang hati ya, bila dengar ada orang mukmin ya dibinasakan ya, atau diapa-apakan. Baik, kita sambung lagi ayat yang ke-76. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, a'rid, berpalinglah oleh engkau. Berpalinglah oleh engkau. Anhaza, dari ini. Innahu, sesungguhnya dia, qad, sungguh,
Ja'a telah datang ia. Amru perintah. Rabbika Tuhan engkau. Wa innahum dan sesungguhnya mereka atihim yang akan datang kepada mereka azabun azab ghairu mardud, ghairu yang tidak dapat, mardud ditolak. Jadi ya, sambungan ayat ini setelah panjang Nabi Ibrahim berbantah kepada malaikat-malaikat ini yang diutus oleh Allah untuk membinasakan kaum Nabi Lut. Malaikat pun berkata, "Ya Ibrahim, a'rid an haza." Wahai Ibrahim, berpalinglah oleh engkau dari ini. Mana dahlah, janganlah nak berbantah. Innahu qad jaa amru rabbika. Sesungguhnya ia, sungguh telah datang ia oleh perintah Tuhan engkau. Maknanya, ya ini adalah perintah Tuhan engkau. Ya, kami ni, kata malaikat kami ni hanya menjalankan. Wa innahum atihim azabun ghairu mardud. Dan sesungguhnya mereka yang akan datang kepada mereka oleh azab yang tidak dapat ditolak. Maknanya perintah ini sudah muktamad daripada Allah. Satu perintah azab buat kaum Nabi Lut yang tidak dapat nak ditolak lagi. Ya. Jadi kedatangan malaikat ini untuk menurunkan azab buat kaum Nabi Lut. Walamma, ayat seterusnya 77. Walamma dan manakala Ja'at setelah datang ia Rusuluna oleh utusan-utusan kami Luton kepada Lut. Si a bihim. Si a saja maknanya telah disusahkan ia. Bihim terhadap mereka atau dengan mereka. Telah disusahkan ia dengan mereka. Wadhaqa dan telah sempit ia. Bihim dengan mereka. Zar'an akan dada. Waqala dan telah berkata ia. Haza ini. Yaumun hari. Asib. Yang amat sulit. Ini para malaikat dah terbang sampai kepada tempat Nabi Lut. Ya, kisahnya. Walamma ja'at rusuluna. Dan manakala telah datang ia oleh utusan-utusan kami, iaitu para malaikat. Dia dah terbang.
sampai kepada Nabi Luton, kepada Lut. Si Abihim telah disusahkan ia dengan mereka. Wa dhaqa bihim zar'a, dan telah sempit ia dengan mereka akan dada. Apa maksudnya? Maksudnya, kaum Nabi Lut ini, dia tidak boleh nampak ada orang luar datang ke kampungnya. Ya, sebab perangai kaum Nabi Lut ni, dia pelik. Dia suka kepada kaum sejenis. Ya. Jadi bila orang luar masuk dalam kampung dia, ya, kaum Nabi Lut ni jadi gila. Ya. Maka orang yang masuk ke kampung dia, kalau laki habis dikerjakan. Jadi sebab itu bila datang tetamu-tetamu ini kepada Nabi Lut jadi susah hati, jadi rasa payah, susah, sempit dada. Ya. Nabi Lut tidak tahu lagi yang dia ni malaikat. Ya, dia tak tahu lagi. Sebab malaikat ni menyerupai manusia sebagai tetamu. Ya. Jadi Nabi Lut susah hati bila didatangi tetamu luar. Khawatir nanti kaumnya tahu habis diserbu rumah dia. Macam tu. Waqala, dan telah berkata ia haza yaumun asib. Telah berkata ia Nabi Lut, ini hari yang amat sulit atau amat payah. Ya. Macam itulah. Ya, seorang yang didatangi tetamu luar, yang memang ya rasa berat nak jaga macam mana. Ya. Sebab kaumnya ni ganjil. Baik, sama lagi ayat seterusnya, waja'ahu, dan telah datang ia kepadanya. Dan telah datang ia kepadanya kaumuhu, oleh kaumnya. Yuhra'una, mereka bersegera. Ilaihi, kepadanya. Wa min qablu, dan daripada dahulu. Kanu, adalah mereka. Ya'maluna, mereka mengerjakan. As-sayiat, akan kejahatan-kejahatan. Qala, telah berkata ia, ya qaumi, wahai kaumku, haulai, orang-orang ini, banati, anak-anak perempuanku. Hunna, mereka, adharu, lebih bersih. Lakum, bagi kamu. Fattakullah, maka bertakwalah olehmu kepada Allah. Wala tuhzuni, dan janganlah kamu duka citakan. Nanti bukan duka citakan. Dan janganlah kamu hinakan akan daku. Dan janganlah kamu hinakan akan daku. Fi dhaifi, pada tetamuku. Alaysa,
adakah tidak? Minkum daripada kamu, rajulun ada seorang lelaki rasid yang cerdik. Sebenarnya kedatangan tetamu-tetamu Nabi Lut ini, kaumnya tidak ketahui. Sebabnya dia muncul-muncul, dia dah sampai depan pintu ke rumah Nabi Lut. Jadi orang kampung kiranya tak adalah nampak sangat kedatangannya. Kalau orang biasa dia melalui jalan, dalam berjalan tu orang ramai dah nampak. Jadi tamu ini tiba-tiba dah ada depan rumah. Jadi memang kaumnya tidak mengetahui ada tetamu di rumah Nabi Lut. Tapi dengan cerita bila tetamu-tetamu ini datang ke rumah Nabi Lut dan dipersilakan masuk, isteri Nabi Lut ni terus mengelinap keluar dan membawang dekat luar tu, kat rumah tu ramai pula tetamu datang daripada mana tak tahu, semua cun-cun. Macam itulah bahasa dia. Jadi si isteri ni sudah membawang keluar, mengatakan kat rumah tu ada tetamu-tetamu, cantik-cantik, handsome. Jadi bila dengar adik kaum ni, maka kaum ni pun buka mulut sana, buka mulut sini, tak boleh dengar kalau ada tetamu datang. Maka dia pun serbulah, serbu. Itu dikatakan waja'ahu qaumu yuqra'una ilaihi, dan telah datang ia kepadanya oleh kaumnya, mereka bersegera kepadanya. Mereka pun datanglah ke rumah Nabi Lut, nak tengok tetamu-tetamu yang handsome tu, bukan nak tengok saja, dia nak kerjakan tetamu itu. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan daripada dahulu adalah mereka mengerjakan akan kejahatan macam itulah. Daripada dulu lagi memang perbuatan dia nak buat jahat ni terang-terangan. Qala, telah berkata ia Nabi Lut, ya qaumi, dia halang kaumnya daripada masuk. Jadi dia kata, wahai kaumku, haula'i banati, orang-orang ini anak-anak perempuanku, kunna adharu aku, mereka lebih bersih bagi kamu. Maknanya, kamu janganlah ganggu tetamuku, karena anak-anak perempuanku ramai, mereka lebih bersih buat kamu. Apa maksud orang-orang ini anak-anak perempuanku? Jadi maksudnya, kalau seseorang yang dah tua di situ, kalau satu kampung tu ada anak-anak perempuan, dianggap sebagai anak-anaknya. Macam contohnya, seorang imam jurunikah. Jadi anak-anak perempuan Korea dia, kalau nak kahwin mesti cari imam ni. Jadi kerana dia ni jadi jurunikah. Jadi bagi jurunikah ni, anak perempuan Korea dia tu anak dia. Sebab dialah yang menikahkan. Macam itulah bahasa yang disebut oleh Nabi Lut ini. Bukankah anak-anak perempuanku ramai di kampung ni? Dia kan lebih bersih buat kamu. Jadi kaum ini tak suka anak perempuan. Dia suka lelaki. Fattakullah, maka bertakwalah olehmu kepada Allah, atau bahasa lain, maka takutlah olehmu kepada Allah, kata siapa? Nabi Lut. Wala tuhzuni fi dhaifi, dan janganlah kamu hinakan akan aku pada tetamuku. Kita pun rasa malu kalau
ya, maknanya akhlak kita punya apa penduduk kampung kita berperangai buruk, ya kita sudah tentulah malu, apalagi saudara-saudara kita datang daripada luar, tengok tabiat, ya perangai, ya apa ni, Korea kita, ya tak baik. Jadi kita malu, macam itulah yang ditanggung oleh Nabi Lut. Ya. Rumahnya sudah dikelilingi oleh orang-orang yang berperangai jahat. Ya. Jadi Nabi Lut merayu betul lah, jangan kamu hinakan pada tetamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid? Adakah tidak ada daripada kamu seorang lelaki yang cerdik? Dalam banyak-banyak ni tak ada ke yang ada otak sikit, yang boleh fikir? Macam bahasa kita macam itulah. Tak ada ke yang cerdik sikit yang boleh fikir? Ya? Semua sama perangai. Baik, sama lagi, qalu, telah berkata mereka, laqad, demi sesungguhnya, alimta, telah mengetahui engkau, ma lana, tiada bagi kami, fi banatika, pada anak-anak perempuan engkau, min haqqin, daripada hak. Wa innaka, dan bahawasanya engkau, la ta'lamu, sungguh engkau ketahui, ma, akan apa yang, nurid, kami kendaki. Ayat 80. Qala, telah berkata ia, lau, jikalau, anna, bahawasanya, li, bagiku, bikum, dengan kamu, kuwatan, ada kekuatan, atau awi, aku berlindung, ila, kepada, ruknin, tiang. Macam orang Arab sebut rukun, rukun Yamani. Contohnya kalau Kaabah tu ada rukun Yamani, itu mana tiang, ya. Bukan rukun Islam, ya. Ruknin tu mana rukun, ya, mana tiang. Tapi dalam sini boleh letak braket keluarga, asal makna tiang, kemudian letak braket keluarga. Syadid, yang kuat, atau yang teguh. Baik, semak semula. Ayat 79, ya. Qalu, telah berkata mereka. Mereka ni mana kaum Nabi Lut. Dia menjawab, laqad alimta ma lana fi banatika min haq. Demi sungguhnya telah mengetahui engkau, tiada bagi kami pada anak-anak perempuan engkau daripada hak. Pembahasanya,
Maksudnya, wahai Lut, engkau dah tahu kan, kami tak ada hak dengan anak-anak perempuanmu. Ya, engkau tahu kan, wa innaka la ta'lamu ma nurid. Dan bahawasanya sungguh engkau mengetahui apa yang kami kendaki. Engkau kan dah tahu apa yang kami mahu, apa yang kami kendaki. Itu jawab kaumnya. Ya. Dia tidak berhak, tak ada hak dengan anak-anak perempuan. Yang ada hak buat dia ialah dia nakkan tetamumu itu. Ya, dia nakkan tetamu yang datang. Itu kata mereka. Ya. Baik. Apa jawab Nabi Lut? Ya. Qala telah berkata ia, lau anna li bikum quwwatan. Jikalau bahawasanya bagiku dengan kamu ada kekuatan, au awi ila ruknin syadid, atau aku berlindung kepada tiang, yakni keluarga yang teguh atau yang kuat. Maksudnya Nabi Lut ni, dia tidak ada siapa yang boleh backing dia, boleh bantu dia. Tak ada siapa yang nak boleh bantu dia. Dia tidak ada kekuatan. Kalau dia ada keluarga yang ramai, yang kuat, boleh bantu, sudah tentu dapat menolak daripada kehendak kejahatan kaumnya. Tapi dia tidak ada kekuatan, tak ada siapa nak bantu. Rukun ini tak ada tiang yang boleh dipegang. Itu maksudnya tak ada keluarga yang boleh nak bergantung. Jadi dalam soal jawab dengan kaumnya, tetamu ada dekat dalam ni, menunggu-nunggu untuk berbicara dengan Nabi Lut. Sampai last kali Nabi Lut dah tak boleh nak buat apa dengan kehendak kaumnya. Dia tak ada kekuatan nak menahan. Tak ada orang nak boleh tolong dia. Sambung ayat yang seterusnya. Qalu telah berkata mereka, ya Lut, wahai Lut, inna sesungguhnya kami, rusul, utusan-utusan, Rabbika Tuhan engkau, lan yasilu, lan tu sekali-kali tidak akan, yasilu mereka sampai, ilaika kepada engkau, fasri maka berjalanlah oleh engkau, bi ahlika dengan ahli engkau, bi qit'in dengan sepotong, bracket sebahagian, minal lail daripada malam, wala yaltafit dan jangan ia menoleh, minkum daripada kamu, ahadun oleh seseorang, illa melainkan imro'ataka istri engkau, innahu sesungguhnya dia, musibuha yang akan menimpa kepadanya,
yang akan menimpa kepadanya ma apa yang asabahum telah menimpa ia kepada mereka. Inna sesungguhnya mau'idahum waktu yang dijanjikan mereka as-subuhu waktu subuh. Alaysa adakah tidak as-subuhu subuh itu biqarib hampir. Baik, saya masuk mula. Jadi dalam maknanya ya, tetamu-tetamu ini memperhatikan yang Nabi Lut nampaknya tidak berkesudahan. Ia bertekak dengan kaumnya. Akhirnya tetamu ini agaknya telah suruh Nabi Lut masuk ke dalam sebab dia nak berbicara. Lalu tetamu ni pun berkata, qalu telah berkata mereka, yang ni tetamu Nabi Lut, ya Lut, wahai Lut, inna rusulu rabbika, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan engkau, lan yasilu ilaika, sekali-kali tidak akan mereka sampai kepada engkau. Jadi bila disebutkan utusan-utusan Allah, barulah Nabi Lut tahu rupanya dia ni tetamu dia bukan manusia. Rupanya tetamu Nabi Lut ni adalah malaikat. Sebab dia kata mereka tidak akan sampai kepada engkau. Sampai ni mana tak dapat mengenakan engkau, melakukan engkau sewenang-wenangnya. Hanya yang nak disampaikan oleh tetamu ini, ya, utusan Allah ini, dia kata fasri bi ahlika bi qit'in minal lail, maka berjalanlah oleh engkau dengan ahli engkau. Ahli engkau ni mana pengikut engkau lah, ya, dengan sebahagian daripada malam. Sebab itu masuk saja tengah malam, atau istilah kalau kita ni pukul 12 dah tengah malam, ya, masuk je pukul 12 tengah malam tu, maka keluarlah daripada kampung halaman kamu. Itu maksudnya macam tu. Wala yaltafit minkum ahadun illam ra'ataka, dan jangan ia menoleh daripada kamu oleh seseorang. Ya, maknanya jangan seorang pun menoleh ataupun kita katakan berpaling daripada pergi. Ikut, maknanya pengikut-ikut jangan ada yang sampai menoleh ke belakang, maknanya berpaling tadah ke belakang, jangan. Melainkan isteri engkau. Innahu musibuha, sesungguhnya dia yang menimpanya ma'asabahum, apa yang telah menimpa ia kepada mereka. Melainkan isteri Nabi Lut, dia tidak akan ikut. Walaupun diajak, memang dia tak nak ikut. Buat apa nak jalan ke mana tengah-tengah malam. Dia sentiasa membantah kata Nabi Lut, ya. Contohnya, dialah punca orang-orang kampung datang ke rumah Nabi Lut, dia ketika didatangi oleh tetamu, dialah puncanya kerana bagi tahu orang kampung, ya. Dan dalam soal ini juga malaikat dah tahu isterinya adalah isteri yang derhaka. Jadi sebab itu isterinya
tetap tinggal dan dia tidak akan ikut sama keluar daripada kampung halaman itu. Dia akan tertimpa musibah macam mana yang mereka kaum Nabi Lut akan mendapat musibah. Inna mau'idahumus subhu. Sesungguhnya waktu yang dijanjikan mereka ialah waktu subuh. Ya, alaisa subhu biqarib? Adakah tidak subuh itu dekat? Mana daripada 12 malam contohnya masuk ke subuh kan dah dekat sangat. Jadi ya sempatlah dia keluar daripada kampung dia. Ya. Ibarat kalau Nabi Lut di kampung A, dalam masa 12 nak ke subuh tu, dia dah sempatlah terkeluar daripada kampung A ke kampung B. Ya, sudah tentu dia sampai ke kampung B. Sebab janji azab nak turun waktu subuh. Nah, sebab itu bila datangnya waktu subuh, satu azab yang tidak dapat nak ditolak, iaitu azab Allah Ta'ala. Yang mana? Ya, mula-mula dihujani dengan hujan batu. Kemudian ya, diiringi pula dengan diterbalikkan negerinya. Dan menjadilah lautan mati atau Bahrul Maut yang ada di Jordan. Sampai sekarang ada lagi. Ya, itulah negeri kaum Nabi Lut. Ya, dikatakan sebagai nama itu Sodom. Ya, negeri Sodom. Diterbalikkan. Yang atas jadi bawah. Ya. Jadi begitulah ya, ngerinya. Ya, kalau seandainya manusia ni sudah melanggar fitrah, Allah telah jadikan berpasang-pasangan lelaki dan perempuan, tapi dia sudah melanggar fitrah. Ya, dia tidak suka kepada pasangan perempuan, tapi dia suka sejenis. Kalau tahu azabnya, itulah azab yang Allah turunkan. Diterbalikkan negerinya, habis mati mereka. Maka yang selamat ialah Nabi Lut bersama pengikutnya. Ya. Itu ceritanya. Baik ya, sekadar itu untuk hari ini. Ya, akan datang kita boleh sambung lagi insya-Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna bima nasina wa 'allimna bima jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Oke, insyaallah jumpa lagi semua. Assalamualaikum.